suara saya jelas ataupun tidak? Okey, jadi kita mulakan pagi ini dengan tasbih kafarah. Kita mulakan pagi ini dengan umur kita Al-Fatihah. Okey, jadi bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, sama-sama kita selawatlah bagi mengingati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Okey, jadi alhamdulillah seterusnya kita teruskan Iqra aku. Diminta untuk semua unmute. 1, 2, 3. Sekarang ya Allah, semoga tutup menjadi keliling kepada atau pada jadi kebenaran, jadi kenal dan jadi Okey, jadi pagi ni kita mulakan energizer kita dengan senaman pagi lah bagi menaikkan semangat sebelum bekerja. आज की लड़की आई टेल यू नखरे वाली सुन ले तू आज की लड़की आई टेल यू नखरे वाली सुन ले तू ना मैं पूछूं हाउ आर यू ना मैं बोलूं हाउ डू यू डू अभी यही मैं कहता हूँ oh my darling I love Okey, jadi saya ingin menjemputlah
Saya ingin menjemput Puan Nadia, Wakil Master Leader, untuk memberikan ucapan dan juga sharing lah. Jadi dipersilakan Puan Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terlebih dahulu Kak Aida nak ucapkan terima kasihlah kepada Cik Habibah daripada Tim Al-Fatih sebab jumpa Kak Aida untuk sharing pada pagi ni. Kak Aida tak ada benda sangat pun nak sharing, tapi adalah satu video nak tunjuk untuk pagi ni. InsyaAllah bulan baru kan, 11/10, semangat barulah. Salam 1 Oktober. Biasanya salam 1 Malaysia, tapi hari ni salam 1 Oktober. Okay, so Team Operation boleh buka video yang Kak Aida kirim tu. Okay, so rasanya kalau ni lepas tengok video tu harapnya dapatlah something daripada video tu. Kak ada terjumpa video tu dekat Facebook sebenarnya. Lepas tu kiranya kebetulan lah Biba suruh share tu. Okay lah, sangat-sangat menarik video tu. Kisah antara rusa dan juga rusa kan dengan baby penguin. Baby penguin tu. Okay, kalau kita tengok pada awal tu rusa tu dia macam struggle kan untuk dapatkan sebiji buah. Sebiji buah tu, segugus buah tu lah. Tapi disebabkan baby penguin tu dia kacau rusa tu, dia membuatkan yang rusa tu tak dapat rezeki untuk menikmatilah buah tu. Tapi kalau perasan pada awal video tu ada yang buah yang pecah kan, pecah lepas tu terburai isi dia tu. Jadi walaupun sedikit rezeki, tapi rusa tu still lagi menikmati rezeki buah tu lah. Jadinya kita ni daripada first lah moral value daripada story tu, okay, walaupun kita ni dapat sikit je dan tak sebanyak orang lain, tak sebanyak baby tu dapat, baby penguin tu dapat, kita perlu bersyukur dan perlu menikmatilah sekecil-kecil nikmat yang kita dapat. Dapat yang tumpah je, dia still lagi macam
feeling gila minum makan buah tu. Okey. Yang kedua, tapi dalam masa yang sama, dia kena usahalah untuk dapatkan apa yang dia perlu. Maksudnya apa yang dia nak lebih tu dia perlu usahalah. Tapi sekecil-kecil benda yang dia dapat tu, dia kena bersyukur dan juga nikmatilah. Okey. Lepas tu yang ketiga, apa yang Kak Ina dapat, walaupun banyak ujian dan dugaan, kita kena tempuh je lah dan kita perlu bersaing secara sihat. Contohlah, kalau dalam life kita pun, kalau kita ada banyak sangat ujian, kita rasa macam life kita ni the best je, kita perlu tempuh je dan kena bersaing secara sihat lah. Kalau tengok daripada cerita tadi pun, even rusa tu dia lagi besar kan berbanding dengan baby penguin tu kan. Dia still lagi nak dapatkan buah tu, dia taklah buat aniaya kepada baby penguin tu. Kalau boleh, kalau macam contoh kalau rusa tu jahat, boleh je dia macam mau dia macam sepak ke baby penguin tu kan. Dia boleh tumbuk je baby penguin tu tapi dia tak buat. Dia still lagi berbuat baik kepada baby penguin tu. Okey, yang tu yang ketiga. Okey, yang keempat yang kalian dapat daripada story tu, kita perlu sentiasa lakukan kebaikan walaupun kita dalam kesusahan. Okey, insyaAllah kebaikan tu akan diganti balik dengan rezeki yang lebih lah. Contohlah kita tengok rusa tu dia sendiri struggle untuk dapatkan buah tu. Lepas tu kita jangan jadi macam baby penguin tu. Okey, sebab tengok kalau perasan masa awal video tu, baby penguin tu kan nyaris untuk dilanggar, nyaris digilis oleh sebuah kereta api yang laju tu kan. Tapi sebab kebaikan baby rusa tu, rusa tu, dia cuba menyelamatkan baby penguin tu. Tapi sebenarnya baby penguin ni tak tahu nak berterima kasih. Dia macam still lagi kenak lah. Kenak lagi rusa tu, dia picit buah tu masuk dalam mata sampai ke rusa tu dalam kesusahan lagi lah. And then yang bagusnya rusa ni dia tak simpan dendam lah. Dia masih lagi berbuat baik kepada baby penguin tu. Dia menyelamatkan baby penguin tu daripada jatuh kan. Last tu. Lepas tu, kiranya sebab kebaikan dia tu, Allah bagi lebih lagi. Dan kita, kalau kita dalam fasa yang down ke, kita ada masalah, kita berserahlah kepada insyaAllah Allah akan bagi rezeki yang lebih baik lah. Okay, dan antara poin lain tu, even kita dapat yang tak best je, kita jangan simpan dendam dan teruskan bagi manfaat dan pertolongan lah. Jangan jadi macam baby penguin tu lah. Okay. Dan last sekali, insyaAllah rupanya setiap kesusahan dan ujian yang kita dapat, Allah nak bagi yang lebih baik lagi dan Allah akan bagi lebih daripada apa yang kita perlu dan apa yang kita nak. Okay, itu sahaja kot. Dan untuk, dan sedikitlah daripada Kak Anda nak ucapkan tahniah kepada semua tim, tak kisahlah tim sale ke, admin ke, kreatif ke, operation untuk bulan September dan insyaAllah buat yang terbaik untuk bulan Oktober lah. InsyaAllah. Itu sahaja. Assalamualaikum. Okey, jadi terima kasih untuk Puan Nadia sharing pada pagi ni. Jadi saya harap semua take point lah. Dalam 6 point jugalah Puan Nadia share. Jadi semoga bermanfaat lah. Jadi dalam hidup ni kita kena bersyukur lah. Kena bersyukur pada setiap masa. Okey, jadi seterusnya tak lengkaplah majlis kita tanpa mendengar ucapan daripada CEO Mama Mariam, Bos Faiz dan juga Puan Yuyu. Jadi saya ingin menjemput Bos Faiz dan juga Puan Yuyu untuk memberikan sepatah dua kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Dengar Kalau dengar, kita buat ni Okay, Alhamdulillah. Jelas, ada yang komen jelas. Okay, tak ada, saya pun tak ada apa, cuma sempena Maulidul Rasul, sempena Maulidul Rasul, semalam saya pergi ada satu ceramah lah sempena Maulidul Rasul. Saya pun dah ingat dah nak ulang balik ceramah tu. Okay. Tetapi apa yang saya dapat lah,
daripada ustaz yang cerita tu adalah bila kita ingat balik kisah kelahiran Nabi Muhammad. Masa dulu kita kecek-kecek dulu, kita Ustazah kita dalam pendidikan Islam bercerita pasal kelahiran Nabi Muhammad. Kita masa kita kecek-kecek dulu, masa jauh 1 ke jauh apa jauh 3 ke. Masa itulah saya pun tak rasa benda pun. Tak ada perasaan. Jadi kita cuma sekadar tahulah. Tapi bila kita sudah dewasa, bila kita dengar balik, Nabi Muhammad ni bila masa ia lahir pada tahun Gajah 12 Rabiul Awal, dia lahir tu ayah dia tak ada dah. Dia ni seorang yatim. Betul tak? Dia lahir je ayah dia tak ada dah. Masa kita dulu kita biasa je kita dengar, tapi bila kita makin meningkat dewasa ni, kita jadi yalah, bila kita dengar berita ada orang ada budak yang baru lahir tapi ayah ada dah, kita jadi sedih. Betul tak? Lalu saya dengar berita yang sekarang ni lah. Ada yang lahir tiba-tiba ayah tak ada, ataupun mak meninggal tu lepas lahir. Ia jadi satu perasaan sedih. Jadi begitu juga dengan Nabi Muhammad kita lah. Bila ia lahir je, dia terus jadi anak yatim. Kalau tak silap saya, ayah dia ni, ayah Nabi Muhammad, iaitu Muhammad bin Abdullah. Abdullah ni dia seorang peniaga. Dia seorang peniaga yang berniaga sangat jauh lah. Yang paling jauh yang saya ingat-ingat sampai ke Syria. Abdullah ni berniaga sampai ke Syria. Dia seorang peniaga. Jadi masa kelahiran Nabi Muhammad ni, masa tu Nabi kalau tak silap saya, Nabi dalam kandungan 2 bulan. Nabi dalam kandungan 2 bulan. Ayah dia pergi berniaga ke negeri Madinah. Okey. Di sana bila dia berniaga, masa itulah sebelum kelahiran Nabi Muhammad, Madinah ni satu kota yang udaranya sangat kotor. Udaranya sangat kotor. Udara di Madinah ketika dululah. Siapa-siapa yang pergi ke Madinah memang akan sakit. Sebab dia satu kota yang kotor, udaranya kotor. Okey. Tapi penduduk Madinah, orang kata, alah bisa tegar biasa tau. Macam kita lah. Panas-panas pun pakai tudung kau. Tapi Mak Saleh mari kat kita pakai lowendek. Maknanya macam tu. Kita biasa dah panas. Sama kok dengan Madinah ketika tu. Dia satu kota yang udaranya yang tak bersih lah. Jadi siapa-siapa yang pergi kebanyakannya sakit. Jadi ayah Nabi Muhammad pergi ke Madinah masa tu untuk berniaga, dan dalam perjalanan rasanya bukan, dia meninggal di Madinah rasanya. Betul tak? Ayah dia meninggal di Madinah. Tashrik namanya. Okey. Kemudian lahirlah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun lahir tanpa ayah. Okay, bila Nabi Muhammad ni lahir, turunlah segala rahmat, pintu syurga terbuka, pintu neraka tertutup ketika tu. Banyaklah kejadian-kejadian yang ajaib ketika Nabi Muhammad tu lahir. Okay. Seperti mana yang kita tahu, Nabi Muhammad ni ada pak saudara, betul tak? Pak saudara dia nama Abu Muttalib dengan Abu Lahab. Abu Lahab ni dia seorang yang kalau kita ingat-ingat, dia seorang yang jahat lah, betul tak? Sampaikan ada tubiknya ayat Al-Quran, kita baca ada Abi Lahab bin Wahab. Dalam ayat Al-Quran tu Tuhan janji Abu Lahab akan masuk neraka.
Siapa setara tu? Maknanya siapa akan masuk dalam Al-Quran apa? Jahatnya pok saudara. Pok saudara dia. Okey. Tapi walaupun dia jahat, Abu Lahab ni dia ketika itulah penduduk-penduduk Quraisy, penduduk Arab, dia kalau orang lelaki, kalau bayi lelaki lahir, dia sangat suka. Dia sangat suka. Jadi walaupun dia pok saudara jadi Abu Lahab ni dia sangat suka sampaikan dia memerdekakan. Dia merdekakan hambanya, namanya kalau silap saya Suhaibah. Suhaibah. Suhaibah ni ibu susu Nabi lah. Yang pertama, yang kedua Halimatus Sa'diyah. Awal-awal tu Suhaibah dulu yang menjadi ibu susu Nabi. Benarnya dia tu hamba kepada Abu Lahab. Kata sukanya Abu Lahab ni ada anak saudara lelaki sampai dia memerdekakan. Dia merdekakan hamba dia. Okey. Kemudian kita pun dengar cerita pasal Nabi Muhammad lepas lahir tu dia disusukan pula oleh Halimatus Sa'diyah. Dibawa pula ke negeri apa dah? Yang lawa tu? Negeri Halimatus Sa'diyah. Taif. Siapa-siapa yang pernah pergi umrah, dia akan pergi ke Taif. Taif satu masa dulu satu padang pasir yang tandus lah. Tetapi sebabkan rahmat Nabi Muhammad sekarang ni Taif ni sangat-sangat cantik. Sangat subur. Kalau siapa-siapa yang pernah pergi, ada bunga, ada buah-buahan, ada taman permainan. Tu negeri Taif lah. Okey. Bayangkan masa kecil, dah lah ayah mati tau. Ayah pun sudah meninggal. Lepas tu masa kecil pula dibawa pula ibu sesuang ke negeri yang lain. Jadi terpisah pula dengan mak dia. Kalau kita zaman sekarang, tiba-tiba anak terpisah dengan mak, siapa-siapa yang sudah jadi mak sekarang ni, rasa gana perasaan. Baru beranak, pisah dah. Ibarat gitulah. Lepas tu rasanya masa umur Nabi Muhammad 6 tahun tau. 6 tahun ibu dia pula meninggal. Sedih tau. Ibu dia masa tu dia nak pergi ke Madinah untuk melawat suami dia lah. Nak melawat kubur. Dia nak pergi ke Madinah tapi dalam perjalanan balik tu dia sakit. Dia sakit. Dia sakit dan meninggal di tengah-tengah di antara Mekah dan Madinah. Jadi ibu Nabi Muhammad pun meninggal juga. Jadi cuba kita bayangkanlah. Nabi Muhammad ni sejak daripada kecil sudah melalui kesedihan. Ayah tak ada. Umur 6 tahun mak pula tak ada. Jadi kalau kita sekarang ni mana ada anak ke kita jadi sedih sebenarnya. Sejak dari kecil sebenarnya ujian kepada Nabi Muhammad. Ujian tu bagi saya besar lah. Daripada kecil lagi. Daripada kecil lagi dapat ujian. Okey. Dan untuk cerita-cerita seterusnya tu kena cari sendiri lah. Saya cerita pasal kelahiran sajalah. Okey. Cerita Nabi Muhammad ni kita kena tahulah. Sebab apa kita kena tahu? Sebab nanti di akhirat nanti kita nak dapatkan apa? Kita nak dapatkan syafaat, betul tak? Syafaat Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad aja yang boleh beri manfaat pada umat dia.
Oh. Malulah kita, malu. Malu kalau kita tidak kenal Nabi kita tapi kita nak pergi metok syafaat. Malu. Ibarat gitu lah, kita tak kenal orang tapi kita nak pergi metok sesuatu daripada dia. Malu. Saya malulah. Ibarat gitulah. Jadi cerita-cerita seterusnya boleh cari sendiri. InsyaAllah. Itu saja daripada saya. Kembali kepada Cik Bibah kita. Okey, jadi terima kasih untuk sharing post pada pagi ni. Sedap pula dengan cerita pagi-pagi kan. Okey, jadi Puan Yuyu ada nak bagi ucapan? Tak ada. Okey, kalau tak ada, terima kasihlah. Jadi terima kasih semua untuk pagi ni. Jadi sebelum kita tamatkan Zoom kita pada pagi ni, ada siapa-siapa nak bagi ucapan? Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, saya rasa sampai di sini sahaja Zoom kita untuk hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk semua dan tahniah untuk September dan good luck lah untuk Oktober ni. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As.